Bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita edisi 1106 antara paparan utama. RUU anti lompat parti wajar disokong semua ahli parlimen. My Sejahtera sebenarnya dibangunkan oleh siapa? Penjualan tanah lapangan terbang Seri Iskandar, siapa dalangnya? Hipokrit mencari kolam baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan media pada 5 April 2022 berkata satu pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah diadakan pada pagi itu bagi mendapatkan penjelasan berhubung status pembentangan rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan Persekutuan Anti Lompat Parti yang dijadualkan pada 11 April 2022. Perdana Menteri telah memberi komitmen bahawa tidak akan ada perubahan kepada notis mesyuarat persidangan khas Dewan Rakyat yang dijadualkan pada 11 April 2022 seperti mana yang telah diedarkan kepada ahli-ahli parlimen. Majlis Presiden Pakatan Harapan memberi komitmen penuh bahawa kesemua ahli parlimen Pakatan Harapan akan memberi sokongan bagi tujuan meluluskan pindaan perlembagaan ini, kata mereka. Kenyataan tersebut dibuat bersama oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Anthony Locke DAP dan Datuk Seri Panglima Majlis Tanggaun UPKO. Kerajaan dan pembangkang dijadualkan bertemu esok bagi memperhalusi RUU anti lompat parti sebelum dibentangkan pada sidang khas Parlimen 11 April nanti. Menurut Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pertemuan itu akan melibatkan jawatan kuasa pemandu memorandum persefahaman MOU transformasi dan kestabilan politik yang dianggotai 10 wakil kerajaan dan pihak pembangkang. Katanya lagi pertemuan itu dibuat atas permintaan Perdana Menteri yang mahu mengambil pandangan blok pembangkang sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat. Hanya perlu lakukan kemaskini terhadap beberapa perkara atau klausa dalam RUU itu. Perdana Menteri meminta pandangan kami dan kita kata aktifkan semula jawatan kuasa pemandu selain kita bersetuju pada 31 Mac ini mengadakan pertemuan untuk memperhalusi perkara itu, katanya di petik media. Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam hantaran di Facebooknya berkata beliau telah mengadakan sesi libat urus dengan parti-parti dalam kerajaan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional berhubung RUU Akta Anti Lompat Parti ini. Kebetulan Wan Junaidi merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu atau PBB yang kini menyokong kerajaan. Jika dilihat daripada sentimen dan kepentingan politik, Wan Junaidi tidak ada masalah mendapat sokongan 18 orang ahli parlimen gabungan Parti Sarawak GPS jika semuanya hadir. Jumlah ahli parlimen Barisan Nasional pula ialah seramai 42 orang. Jika semua ahli Pakatan Harapan 90, ditambah dengan Barisan Nasional 42, ditambah lagi dengan GPS 18 bersamaan 150, iaitu 68.2% daripada 220 ahli Parlimen Dewan Rakyat mengundi menyokong usul RUU ini. Ia sudah melepasi syarat 2/3, iaitu 66.7%. Walau bagaimanapun, oleh kerana kehadiran mereka kadang-kala tidak konsisten, maka sokongan ahli Parlimen Bersatu PAS dan lain-lain juga diperlukan. Sementara itu, Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata partinya merupakan antara perintis RUU berkenaan sejak 37 tahun lalu. Saya menegaskan PBS memangnya menentang kelakuan sedemikian. Kelakuan sedemikian umpama dosa. Ia adalah pegangan politik yang tidak berprinsip. Bagi kami, perbuatan lompat parti sangat jahat, tidak adil, tidak mempunyai etika dan adab yang baik. Katanya, berucap sempena ulang tahun ke-37 parti itu, lapor Berita Harian pada 5 Mac lalu. Pada pilihan raya umum ke-14, kita menyaksikan dua gabungan besar, satu menang dan satu kalah. Sepatutnya dengan keputusan itu, negara boleh mendapat sistem dua parti seperti di United Kingdom atau di Amerika Syarikat. Dengan itu, kedua-dua parti boleh sentiasa melakukan semak imbang antara satu sama lain.
Namun, terjadi pengkhianatan lompat parti segerombolan daripada keadilan yang menyertai Bersatu. Akibatnya, Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat tumbang dan politik negara tidak stabil sejak peristiwa langkah syaritan itu. Dalam sejarah negara inilah pertama kali rakyat mendapat 3 Perdana Menteri dalam masa satu penggal parlimen. Justru amat wajar bagi semua wakil rakyat yang jujur untuk menyokong RUU anti lompat parti ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memberi jaminan bahawa keputusan saman yang melibatkan syarikat yang membangunkan dan mengendalikan MySejahtera tidak akan mempunyai kaitan dengan data dan maklumat yang dikumpul aplikasi berkenaan. Khairy mengulangi bahawa data dan maklumat dalam permohonan itu tetap menjadi milik kementerian tidak kira apapun keputusan mahkamah. Data dan maklumat adalah selamat. Selain itu, pelayan data berpangkalan di Malaysia dan bukan di tempat lain. Apa sahaja yang berlaku antara kedua-dua syarikat berkenaan permohonan itu tiada kaitan dengan kami, katanya, dipetik The Malay Mail 5 April 2022. Sebelum itu, pada 27 Mac 2022, Khairy berkata Kementerian Kesihatan KKM tidak pernah menjual aplikasi MySejahtera kepada syarikat swasta dan aplikasi berkenaan adalah hak milik Kerajaan Malaysia. Menurut beliau, KKM dilantik sebagai pemilik utama bagi pengurusan kesihatan awam negara sejak ia diputuskan pada 26 November tahun lalu. Katanya lagi, kerajaan tidak pernah membuat sebarang bayaran kepada KPI Soft Malaysia Senia Berhad atau KPI Soft, syarikat yang membangunkan aplikasi MySejahtera sepanjang tempoh penggunaan aplikasi itu dari 27 Mac 2020 hingga 31 Mac 2021. Perkara ini adalah berdasarkan ketetapan syarikat yang menawarkan penggunaan aplikasi MySejahtera kepada kerajaan untuk tempoh setahun tanpa bayaran berdasarkan prinsip tanggungjawab sosial korporat CSI syarikat. Kata Khairy pada 27 Mac 2022, lapor Berita Harian. Penegasan beliau itu selari dengan apa yang tertulis di laman rasmi kerajaan mysejahtera.malaysia.gov.my yang mengatakan bahawa MySejahtera merupakan aplikasi yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Pada masa yang sama, ia membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendapat maklumat awal untuk mengambil tindakan yang cepat dan berkesan. Namun, kenyataan dalam portal kerajaan ini bercanggah dengan pengakuan Khairy sendiri pada 27 Mac bahawa syarikat yang membangunkan MySejahtera ialah KPI Soft yang kini dikenali sebagai Entomo Malaysia. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ketika MySejahtera dibangunkan, hak milik aplikasi itu diberikan kepada MKN dan syarikat berpangkalan di Singapura KPI Soft Malaysia Senia Berhad pula bertanggungjawab menguruskan aplikasi berkenaan. Demikian petikan yang dibuat Berita Harian yang turut dimuat naik dalam laman rasmi KKM pada 31 Mac 2022. Sementara itu, litigasi oleh hasrat budi yang dimiliki sepenuhnya oleh pemaju hartanah Eco World Development Group Berhad yang dimulakan terhadap Entomo, MySJ dan 3 orang pengarahnya iaitu Ravindran, Anwar Rozhan dan Tan Sri Syahri Samsudin dan Revolusi Asia jelas menyebut bahawa Entomo yang membangunkan aplikasi MySejahtera bukan Kerajaan Malaysia. Entomo ialah pembangun dan pemilik sah dan bermanfaat bagi perisian KPI Soft. Sudah tentu kerajaan tidak boleh menjual perisian tersebut sebab bukan miliknya pun. Cuma data sahaja yang dimiliki kerajaan. Namun untuk menjamin bahawa data tidak akan dapat dikompromi masih boleh dipertikaikan. Kerana ketika penyelenggaraan MySejahtera, data mentah boleh direplikasi dan boleh dibuat analisis ramalan. Maknanya, data tetap tidak selamat walaupun penggalan datanya di Kuala Lumpur kerana syarikat induk pemilik MySejahtera lokasinya di luar negara. Begitu juga untuk berhujah bahawa kerajaan tidak terjejas dengan 2 saman yang dihadapi oleh syarikat yang kerajaan sedang membuat rundingan iaitu oleh Hasrat Budi dan 2P Asset Management Sedia Berhad adalah terlalu pramatang. Ini kerana penyelenggaraan MySejahtera memerlukan pasukan yang jelas kedudukannya dan amanah selain kecekapan dan keterusan. Jika kedudukan pimpinan dalam syarikat pun sudah menjadi pertikaian sehingga ke mahkamah seolah-olah ada elemen ketidakjujuran dalam perjanjian sesama mereka, apa jaminan yang kerajaan boleh berikan? Hairan, kenapa masih mahu mempertimbang syarikat yang penuh kontroversi ini?
Empat bekas Exco Kerajaan Perak ketika Pentadbiran Pakatan Harapan tampil menafikan bahawa mereka dimaklumkan mengenai penjualan tapak cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa di Seri Iskandar. Bekas Exco berkenaan ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Manjul, Datuk Asmuni Awi, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rapat, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Pinji, Howard Lee Chuan Hao dan Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Pulai, Tan Kar Hing. Bercakap dalam satu sidang media, Howard menjelaskan penjualan tanah milik Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP seluas 188.13 hektar itu kepada sebuah syarikat swasta tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri atau Lembaga Pengarah PKNP ketika Pakatan Harapan mentadbir Negeri Perak. Nizar yang juga ahli Lembaga Pengarah PKNP selama 22 bulan memaklumkan tidak pernah ada agenda dalam mesyuarat untuk membincangkan agenda menjual tanah lapangan terbang antarabangsa di Seri Iskandar kepada pihak ketiga. Justru Pakatan Harapan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya siasatan dilakukan bagi mengenal pasti dalang yang memberi kelulusan untuk dijual tanah berkenaan. Tanah seluas 183.13 hektar ini tanah yang besar, mungkin bernilai 40 juta ringgit. Saya sebagai ahli lembaga pengarah mengesahkan tidak membincangkan mengenainya. Mereka telah menggunakan jalan bawah atau underground untuk menjual tanah tersebut, tegas Nizar. Menurut beliau, perbuatan menjual tanah tersebut adalah satu jenayah yang besar dan siasatan terperinci harus dilaksanakan. Pengerusi PKNP ketika itu ialah Ketua Bersatu Negeri, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Mengulas lanjut, Howard berkata walaupun Kerajaan Barisan Nasional pada 28 Februari 2018 telah menyerahkan tanah tersebut kepada PKNP, tiada perbincangan dengan Exco untuk menjual tanah tersebut. Persoalannya, tegas Howard, sekiranya penjualan itu berlaku, mengapa perkara ini tidak dibincangkan dalam lembaga pengarah PKNP? Beliau juga mempertikai kenapa Ahmad Faizal membisu apabila perkara tersebut dibangkitkan di Dewan Undangan Negeri. Sepatutnya dia jawab sebab dia pengerusi PKNP pada ketika itu. Saya bukan nak tuduh kenapa dia tak ditanya, kenapa tak dijelaskan dan bangkitkan di dalam Dewan Undangan Negeri waktu itu. Sepatutnya dia tahu soal Howard. Terdahulu, Pemuda Pakatan Harapan Perak tampil membuat laporan polis susulan pendedahan mengenai isu penjualan tanah lapangan terbang yang dibangkitkan pada sidang Dewan Undangan Negeri 29 Mac lalu. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Perak Hairul Amir Sabri berharap pihak polis memulakan prosiding untuk menyiasat isu penjualan tanah lapangan terbang di Seri Iskandar dan mendedahkan kepada rakyat siapa sebenarnya dalang dalam isu ini. Beliau berkata pendedahan berhubung penjualan tanah untuk cadangan pembinaan sebuah lapangan terbang antarabangsa di Seri Iskandar tanpa kebenaran kerajaan negeri telah dibuat oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Aulong Nga Koming. Saya sebagai rakyat Malaysia dan juga pembayar cukai mempunyai hak untuk memastikan setiap keputusan kerajaan negeri yang ada hubung kait dengan isu keuangan adalah dipantau dan beraccountability khususnya dalam isu ini yang begitu penting untuk rakyat negeri Perak. Saya berpendapat bahawa pihak polis mempunyai tanggungjawab serta kuasa untuk melaksanakan siasatan ke atas isu penjualan tanah lapangan terbang di Seri Iskandar, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Ketua Pemuda Bersatu Perak Muhammad Faizul Muhammad Ismail menyifatkan isu penjualan tanah lapangan terbang di Seri Iskandar sengaja ditimbulkan Pakatan Harapan dan UMNO untuk memburukkan Ahmad Faizal. Menurutnya, sokongan Pakatan Harapan kepada UMNO bukan perkara baru kerana usaha menjatuhkan Ahmad Faizal sebagai Menteri Besar sebelum ini disebabkan sokongan kedua-dua parti itu, lapor Sinar Harian. Jangan mencari kambing hitam, pokoknya tanah dijual di era Ahmad Faizal sebagai Menteri Besar dan pengerusi PKNP. Justru beliau harus bertanggungjawab. Diharap pihak berkuasa tidak membiarkan perkara ini menjadi seperti One Malaysia Development Berhad 1MDB Mini pula. Ia tidak baik untuk imej negara. Bersatu dilaporkan mencadangkan kerjasama dengan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin difahamkan sudah bertemu pengerusi Pejuang Tun Dr. Mahathir untuk perbincangan awal. Perkara ini disahkan oleh Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhlis Mahathir yang berkata pertemuan Mahyadin dan Tun Dr. Mahathir diadakan kira-kira 2 minggu lalu selepas pilihan raya negeri. 2 minggu lepas pilihan raya negeri Johor, dia yang mohon untuk berjumpa dan Tun kata okey untuk berjumpa. Belum bersetuju dengan apa-apa yang disebutkan itu, setakat ini approach itu sudah ada, tetapi setuju atau tidak belum lagi. Mungkin buat masa ini saya boleh katakan tak.
atau kurang bersetuju dengan apa yang dicadangkan. Katanya, seperti dipetik Berita Harian, Mukhlis berkata hubungan di antara Tun Dr. Mahathir dan Mahyadin masih lagi dingin di sebalik tawaran bekerjasama yang dicadangkan bersatu. Luka kami belum pulih, duk berdarah lagi, tetapi kami faham demi negara dan rakyat tiada benda yang kami tidak sanggup buat kalau niatnya betul, katanya. Dalam pada itu, Mukhlis menegaskan pejuang tidak akan membentuk kerjasama dengan kumpulan kleptokrat serta mempunyai kluster mahkamah dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Saya pernah nyatakan sebelum ini pejuang tidak akan bekerjasama dengan kleptokrat. Jadi di mana ada kluster mahkamah, di situ kami tiada. Tak perlu pertimbang adakah boleh UMNO duduk semeja dengan UMNO contohnya. Yang itu saya ingat paling ekstrim. Jauh bezanya, tetapi yang berada tengah-tengah ini banyak lagi, katanya. Sementara itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata pertemuan antara pihaknya dan Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang diaturkan. Menurut Hadi, PAS tahu mengenai pertemuan antara Mahyadin Yassin bersama Tun Dr. Mahathir baru-baru ini. Ya, dimaklumkan. Ya, dengan sesiapa sahaja kita sedia bekerjasama akan diaturkan, insya-Allah. Kita sedia bertemu dengan semua untuk menyatukan ummah, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Beliau juga masih menaruh harapan untuk bekerjasama menerusi gagasan muafakat nasional. Kita berhubung dengan semua pihak dan kita terbuka dalam usaha menyatu padukan orang Islam dan masyarakat majmuk. Baru-baru ini media memetik Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai berkata Mahyadin telah menemuinya untuk meminta bantuan mendapatkan semula jawatan Perdana Menteri. Namun beliau menegaskan tidak akan menyokong individu yang gagal sebagai Perdana Menteri seperti Datuk Seri Najib Razak. Kelakar. Ada pemimpin yang kata tak sokong kluster mahkamah tetapi masih bermimpi untuk bersama sarang kleptokrat, UMNO dan Muafakat Nasional. Ada pula pemimpin yang kata tiada benda yang kami tidak sanggup buat kalau niatnya betul, tapi enggan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, sanggup pula bincang dengan pengkhianat bersatu. Demikian apabila pemimpin berpolitik secara Machiavelli, matlamat menghalalkan cara rakyat memerhati dan nampak hipokrasi politik di sana sini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.